الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا. رب زدنا نافعا وفهما مستقيما. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم نعلم من نعرف به وغيرك ونعرف به والعلم الملائكة المقربين وخلصنا وافتح علينا برحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا وأتم لساننا. قال الشيخ المصلي تعالى نفعنا في الدارين. Sekarang. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 orang yang tiada mendapat mereka itu akan bau syurga, dan bahwasa baunya diciumkan daripada perjalanan 600 tahun. Orang yang mengekali minum arak dan yang menderhakakan 2 ibu bapa dan yang berzina jikalau tiada bertaubat. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 orang, maknanya 3 jenis orang. Tiga orang, yakni 3 jenis orang tiada mendapat mereka itu akan bau syurga. 3 orang ni tak akan dapat bau akan syurga. Tak dapat bau syurga maknanya tak boleh nak masuk syurga lah. Dan bahwasanya baunya bau syurga. Bau harum syurga dicium, didapatkan haruman syurga daripada perjalanan 500 tahun. Jadi syurga tu kalau perjalanan tu masa berjalan ni berjalan kaki. Masa perjalanan kaki 500 tahun nak sampai tu dah dapat bau dah. Dah dapat bau dah. Jadi maknanya ada kalau perjalanan tu kita tengoklah kalau berjalan kaki tu 1 jam dapat berapa kilometer. Kita boleh hitung tengoklah. 1 jam dapat berapa kilometer kalau kita berjalan kaki. 1 jam, 1 hari itu 24 jam. Setahun berapa hari? Apa tu? Kira tengok. Jadi maknanya maksud di sininya katanya orang yang 3 jenis orang ini tidak dapat akan bau syurga. Maknanya jauh dia daripada nak masuk syurga. Maknanya tak dapat masuk syurga, lagi pula jauh nak masuk ke dalam syurga. Jadi pendek katanya tak dapat nak masuk syurga. Itu maknanya tak dapat bau akan bau syurga. Tiada dapat mereka itu akan bau syurga. Maknanya tak boleh masuk syurga. Kalau nak banding tu buah durian. Orang nak makan durian mestilah dia kena dapat bau durian. Nah, kalau tak ada durian, maka tentu sama sekali tak dapat makan durian. Mesti kena ada durian. Mesti kena ada bau. Jadi jenis durian tu benda yang berbau. Kalau tak ada bau, maknanya tak ada durian. Tak ada durian, tak dapat makan. Lagi pulanya, kalau kita pergi kat pokok buah durian yang jatuh itu, kalau ada, kita akan dapat bau.
Kalau ada boleh makan lah. Maka begitulah syurga, maknanya kalau tak dapat bau, maknanya tak dapat masuk. Lepas tu kenapa kata dapat bau, tak cerita kata dapat masuk, sebab katanya belum nak sampai ke syurga tu dia dah dapat bau. Lepas tu bau syurga tu dia dapat jauh perjalanan ni, kalau 500 tahun nak sampai dia dah dapat. Maknanya cerita katanya 3 jenis orang ini jauh daripada nak masuk syurga. Maksudnya tak ada jalan nak masuk. Tak ada jalan nak masuk syurga. Mana dia 3 orang? Satunya orang yang mengekali minum arak. Satu jenis orangnya ialah orang yang mengekali minum arak. Jadi maknanya minum arak dia tu bukan sekali dua, bukan setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, setiap bulan, sehingga mati dalam keadaan minum arak. Begitulah. Dan orang yang menderhakakan dua ibu bapa. Yang kedua. Dan yang ketiga, yang berzina, orang yang berzina. Maka 3 jenis orang ini jauh daripada syurga, tak akan dapat masuk syurga jika tiada taubat. Semua 3 jenis orang tadi itu tak dapat masuk syurga kalau tak taubat. Jika tidak taubat, mana mati dia dengan tidak taubat daripada dosa. Minum arak, mati dia dengan tidak taubat daripada dosa. Derhaka kepada ibu bapa, mati dia dengan dalam keadaan tidak taubat daripada dosa berzinanya. Maka tentulah masuk mereka ni ke dalam neraka, sebab tak boleh masuk syurga. Maka tempat dia satu lagi ialah neraka. Sebab di akhirat esoknya, selepas pada titian dia akhirnya manusia tu 2 tempat saja, tak neraka syurga, tak syurga neraka. Maka sekiranya kalau tak boleh masuk ke dalam syurga sebab jauh, dengan sebab dosa dia ada, maka tak dapat, tidaklah masuk ke dalam neraka. Kalau nak keluar pun keluar selepas pada dihapuskan dosa. Jadi maknanya semuanya kata masuk syurga, masuk neraka, itu satunya kalau dia tak taubat. Tapi kalau dia taubat, maka maklumnya Nabi katanya at-taibu kaman la dzambalah. Kalau orang taubat, seperti orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak ada dosa. Walaupun dia pernah buat dosa sekalipun, tetapi dia dah taubat, maknanya seperti orang yang tidak ada dosa. Jadi orang yang bertaubat, orang yang tidak berdosa. Tidak ada dosa. Mati dalam keadaan bersih daripada dosa. Itulah. Dan sebeda Nabi SAW hadis lain pula. Keluar pada hari kiamat orang minum arak daripada kuburnya. Hal keadaannya terlebih busuk daripada bangkai. Keluar pada hari kiamat. Masa keluar tu ialah hari kiamat. Kiamat, dimaksud kiamat di sini ialah ketika dibangkit daripada kubur tiup kali yang kedua. Keluar pada hari kiamat, keluar oleh siapa? Oleh orang yang minum arak. Tapi kena kait macam tadi, orang minum arak yang mati dengan tidak taubat daripada kesalahannya, keluar daripada kuburnya. Apabila dibangkit, dia pun keluar daripada kuburnya. Pada hari itu, pada masa hidup dunia, dia pernah minum arak, tetapi mati dia dengan tidak taubat daripada kesalahan itu. Maka keadaan dia bangkit pada akhirat esoknya, keadaannya terlebih busuk, lebih kuat busuk dia tu daripada busuk bangkai. Daripada bangkai ni daripada busuk bangkai. Bau badan dia busuk, terlebih busuk daripada busuk bangkai-bangkai. Binatang yang mati,
apabila jadi dekat-dekat nak hacur isi daging dia ni, bau busuk sangat. Ini lebih busuk daripada itu lagi. Dan kendi bekas isi arak. Bekas isi arak itu makna kendi. Dan kendi yang maksudnya bekas isi arak, bekas arak. Kalau sekarang arak di dalam botol kan. Maka kendi mana bekas isi arak, isikan air arak itu digantung pada lehernya. Jadi selain daripada busuk badannya, kat leher dia tu digantung kendi arak, bekas arak. Dan qadahnya, pada tangannya, qadah tu jenis-jenis mangkuk yang buat minum arak. Dia arak dalam kendi, tuang masuk ke dalam qadah, daripada qadah tu ke mulut. Jadi jenis mangkuk, jenis cawan yang diguna tuang arak masuk dalam qadah tu dan buat minum di situlah. Dan qadahnya, qadah arak. Pada tangannya ada kat tangan dia. Jadi keadaan dia tu dibangkit pada akhirat. Bekas arak, bekas isian arak ada gantung kat leher dan kat tangan dia tu ada bawa qadah, cawan buat minum arak. Tapi dia rupa qadah ni dia nak kata mangkuk pun bukan sangat, nak kata cawan pun bukan cawan sangat. Dia rupa tu macam mangkuk tapi tepi dia tu naik tinggi, lebih tinggi pada mangkuk. Jadi biasanya kalau kita ni mangkuk tu guna isi jenis kuah-kuah gulai atau sup, begitu. Tapi yang ni, qadah ni orang Arab guna untuk buat minum. Tapi bentuk dia tu nak semacam bentuk mangkuk. Tapi gunanya guna buat minum. Begitu. Tapi kita sekarang tak guna mangkuk lah, tak guna qadah, kita guna cawan, guna gelas, guna apa. Dan qadahnya pada tangan, ada pada tangannya. Dan dipenuhkan barang antara kulitnya dan dagingnya beberapa ulat. Dan dipenuhkan barang tempat yang ada di antara kulit dan daging. Jadi antara kulit dengan daging tu di situ tu ada dipenuhi dengan beberapa ulat. Ulat bukan duduk di atas badan dia, hanya duduk dalam kulit. Ada di dalam kulit dia. Jadi kita biasa gitulah. Kalau kulit sebelah bawah kulit tu barulah daging. Maka di antara kulit dengan daging tu ada beberapa ulah. Dan kala sentiasa menyengat. Dan memakai ia akan dua kasut. Dan memakai ia akan dua kasut. Dia ada pakai dua kasut kat kaki. Tapi kasut tu daripada api. Kasut tu api lah. Tapi api jadi bentuk kasut. Jadi kasut daripada api maknanya bukan jadi maknanya asal api kemudian dijadikan kasut. Maknanya api itu dah kasut. Maknanya kalau apa dia? Kasut daripada api. Kalau kita sekarang kasut daripada kulit. Mana kulit tu dah jadi kasut. Jadi boleh panggil kulit, boleh panggil kasut sebab kasut tu dibuat daripada kulit. Maka di sini kasut daripada api. Jadi api tu jadi kulit. Maknanya api ada kat kaki dia. Ada api kat kaki dia. Kemudian kata api yang menglegakkan daripada keduanya. Otaknya. Jadi api yang ada di kaki, panas api itu gelegak daripada kaki naik sampai ke otak.
Jadi otak dalam kepala dia tu gelegak dengan sebab panas api yang ada kat kakinya. Dan jadilah kuburnya satu lubang daripada beberapa lubang api, dan jadilah kubur. Jadi sebelum pada dia bangkit tu, ketika dia ada di dalam kubur, ketika mereka belum pada dibangkit pada hari kiamat, ketika mereka berada pada kubur, di dalam kuburnya, maka di dalam kubur tu ada satu lubang. Ada satu lubang, satu lorong yang daripada beberapa lubang api neraka. Jadi maknanya kat kubur dia tu macam ada lubang, ada letak paip, macam letak paip sambung dengan neraka. Jadi api tu keluar kat paip tu lah. Macam apa dia? Dia aircon. Dia aircon tu alat yang mengisapkan angin tu duduk di luar rumah. Kemudian ia keluarkan angin tu masuk dalam rumah, tapi alat dia itu apa dia, enjin dia tu ada kat luar. Mesin dia tu ada kat luar. Daripada kat luar tu ada sambung pipe, ada sambung wayar dia masuk ke dalam rumah. Jadi keluarlah angin, jadi mana aircon tu tarik angin di luar masuk ke dalam rumah. Jadi macam tu dah. Salah begitu. Jadi mana ada satu terowongan, satu lubang, satu lorong yang bersambung dengan neraka. Maka kat lubang tu ada keluar api. Kalau nak bayang macam aircon, cumanya aircon tu dia tarik angin di luar, tidak sejuk, maka masuk proses jadi sejuk, keluar dalam bilik. Maka begitulah. Jadi seolah kata ada lubang tarik api daripada neraka masuk dalam kuburnya. Dan adalah ia di dalam neraka apabila dia masuk neraka pula. Jadi maknanya cerita hadis di sini 3 tempat. Satu tempatnya pada ketika bangkit, pada mahsyar. Yang keduanya ketika mereka berada di dalam kubur. Dan yang ketiganya ketika mereka yang berada di dalam neraka, ketika masuk neraka. Dan adalah ia di dalam neraka menyertai Fir'aun dan Haman. Jadi di dalam neraka tu mereka duduk bersama dengan Fir'aun dan Haman. Jadi taraf dia siksaan dia dalam nerakanya, taraf Fir'aun dan taraf Haman. Duduk satu peringkat dengan peringkat Fir'aun dan Haman. Haman tu ialah menteri bagi Fir'aun. Ada sebut nama dia dalam Quran. Haman. Orang kanan Fir'aun lah. Haman itu. Jadi semuanya jadi masalah orang minum arak semuanya katanya orang yang mati dengan tidak taubat ke semuanya. Mati dengan tidak taubat artinya dia minum arak serta menghalalkan minum arak. Begitulah. Dan daripada Nabi ini diriwayat dan diriwayat daripada Aisyah daripada Sitina. Ya, adat orang dulu Siti. Siti Aisyah, Siti apa? Siti Aisyah, Siti Kharijah, Siti Maryam, Siti Fatimah. Itu orang dulu dia cakap gitu. Lepas tu dia tambah na tu kami, Siti kami lah. Na tu mana kami? Sitina. Siti kami. Dan diriwayat daripada Sitina Aisyah radhiyallahu anha, daripada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini Siti Aisyah dia dengar Nabi sabda, kemudian dia mencerita kepada yang lain pula bahwasanya bersabda ya Nabi, barang siapa memberi makan akan orang minum arak akan satu suap, nasjaya dikerasi Allah atas jasadnya akan beberapa ular. Ini seksa, bukan seksa kepada orang minum arak. Seksa kepada orang yang
memberi makan atau memberi minum kepada orang minum arak. Ha. Jadi maknanya jangan, maksudnya apa dia? Jangan beri makan, jangan beri minum, jangan beri jamuan kepada orang minum arak. Nanti Allah Ta'ala seksakan dia. Barang siapa memberi makan akan orang, barang siapa memberi makan akan orang yang minum arak. Beri makan sama juga dengan beri minum walaupun tak sebut di sini. Beri jamuan lah. Kepada orang yang minum arak, satu suap makanan sekalipun, tak nanti banyak. Tapi kita kena tanggungnya begini. Beri minum, beri makan kepada orang minum arak, dapat dosa semacam orang minum arak, diseksakan itu. Satunya kita kena kait, katanya satunya dia setuju di atas perbuatan minum arak. Kena tanggungnya begitu. Lagi pulanya dia tahu kata orang ini minum arak. Lagi pulanya dia setuju di atas perbuatan minum arak orang itu. Lalu tu dia beri makan, beri minum. Kalau biasanya kita tak tahu. Tetapi kita beri makan juga kepada orang minum arak. Beri minum juga. Tapi kita tak tahu kata dia adalah orang yang minum arak. Tak salah. Tak maksud di sini. Lagi pulanya, dia orang minum arak, kita tak setuju dengan perbuatan minum arak. Kita benci kepada perbuatan, cumanya kita beri makan untuk nak, apa dia? Untuk nak membaikkan dia. Kita nak buat baik dengan dia supaya dia tu boleh tinggal minum arak. Kita beri makan, buat baik dengan dia. Lama-lama kelamaan dia terpedaya dengan kita sehingga dia tu dapat tinggal minum arak. Itu niat baik. Jadi maknanya di sini tu masalahnya orang yang beri makan atau yang beri minum kepada orang yang minum arak, maka seksaannya seperti yang disebut ialah beri makan, beri minum kerana setuju dengan setuju ataunya kerana sokong di atas perbuatan minum arak orang itu. Itulah yang salahnya. Tapi kalau tanya boleh ke tidak kita nak beri makan, asalnya boleh. Tapi jangan kosak beri makan tu atas jalan balasan, di atas minum arak dia, di atas puja-puji, di atas perbuatan minum arak dia, di atas sokong dia minum arak, tu tak boleh lah. Itulah yang maksud di sini. Tapi kalau kita jemput dia makan kat rumah kita untuk nak mesra kepada kita. Apabila dia mesra dengan kita, dia akan dengar nasihat kita. Apabila dia dengar nasihat kita, kita akan nasihat dia supaya dia tu dapat berhenti daripada minum arak, dapat tinggal minum arak. Itu baik. Itu baik. Itu di atas kosat orang yang memberi makan, beri minum kepada si minum arak. Orang yang minum arak. Maka di sini, dia katanya siapa-siapa beri makan kepada orang yang minum arak, walaupun sedikit sekalipun, satu suap sekalipun, nasjaya dikerasi oleh Allah atas jasadnya. Dikerasi, dipaksa oleh Allah atas jasadnya, jasad orang beri makan tadi. Akan beberapa ulah. Jadi maknanya Allah Ta'ala akan hantar ulah datang kepada jasad orang yang beri makan kepada orang minum arak. Ketika dia berada di dalam kubur. Jadi seksa bagi orang yang beri makan, beri minum kepada orang yang minum arak. Itu seksaan dia. Tapi atas rupanya tadi. Beberapa ular dan kala. Gitu. Dan barang siapa tunaikan baginya akan hajat, maka sungguhnya telah menolong ia akan dia atas meruntuhkan agama Islam. Dan barang siapa saja tunaikan baginya bagi orang minum arak akan hajat. Hajatan bagi orang minum arak. Kita orang tak minum arak
Tetapi apabila ada orang minum arak minta hajat daripada kita, kita tunai. Orang tu dia minum arak. Dia tak tahu nak balik ke rumah. Dia minta kita hantar dia balik ke rumah. Kita muak dia hantar ke rumah. Tu makna kita tunai hajat dia. Siapa-siapa saja kalau tunai hajat bagi orang yang minum arak, maka sungguhnya kesalahan dia ialah telah menolong. Telah menolong ia barang siapa akan orang minum arak atas meruntuhkan agama Islam. Merosakkan agama Islam. Jadi mana kita bantu dia, pada maknanya kita bantu dia untuk nak merosakkan agama Islam. Sebab dia orang minum arak, setengah daripada ialah perbuatan minum arak tu ialah perbuatan yang meruntuhkan agama Islam, yang merosakkan agama Islam. Maka sekiranya kalau kita membantukan hajatan bagi orang minum arak, pada maknanya kita bantu dia untuk dia muat rusak pada agama Islam. Besarlah. Sebab tu jangan tunai hajat dia, jangan sokong dia, jangan tolong dia. Tapi dia macam tadilah. Macam tadi. Tunaikan tu sebab setuju dengan perbuatan dia. Setuju dengan perbuatan minum arak dia. Tapi kalau kita niat dia minta tolong kita, kita pun tunai hajat. Ingat katanya, barangkali dengan sebab kita tunai hajat dia tu, dia akan berfikir, dia akan segan, dia akan malu dengan sebab dia bersama dengan kita nak minum arak, dia akan segan, malu nak minum arak masa depan. Maka itu jalan baik. Itu satu cara nak menegah kan. Tapi di sini tu rupa sokong. Rupa sokong, rupa setuju, itulah yang ditakuti. Dan barang siapa memperhutangkan dia, maka sungguhnya telah menolongkan dia atas membunuhkan Muslim. Dan barang siapa memperhutangkan dia, beri berhutang kepada dia. Dia tak ada duit, orang tu kaki minum arak. Dia tak ada duit, dia dah minta nak berhutang duit kita. Apabila dia minta nak berhutang duit kita, kita pun bagi dia berhutang. Bagi duit untuk dia berhutang duit kita. Itu mana barang siapa memperhutangkan dia, maka sungguhnya telah menolongkan dia. Pada makna ni dia sokong, dia tolong orang minum arak itu untuk nak bunuhkan orang Islam. Dan barang siapa duduk bersama-samanya. Barang siapa saja duduk dalam satu majlis, duduk bersamanya bersama dengan orang minum arak. Nescaya dihasyarkan dia oleh Allah hal keadaannya buta tiada dihujah baginya. Siapa-siapa duduk bersama dengan orang minum arak, walaupun memanglah dia ni tak minum pun, tapi dia berkawan, dia duduk bersama, duduk sekali dengan orang minum arak, maka di akhirat esok ialah Allah Ta'ala dendakan orang itu dengan secaranya dihasyar, dibangkit. Dihasyar, dihimpunkan pada mahsyarnya kan dia oleh Allah Ta'ala, hal keadaannya orang itu buta. Mata dia jadi buta. Tiada hujah baginya. Tak boleh ada alasan untuk nak lepas daripada buta tu, tak boleh. Tidak ada hujah, tak ada alasan. Nak cari apa-apa alasan katanya sebab boleh duduk bersama dengan dia begitu kami tak bersalah. Tak ada hujah. Macam mana pun dia akan dibuta oleh Allah Ta'ala akan matanya. Kenapa dibutakan matanya? Sebab pada masa dia duduk pada dunianya, dia akan guna mata itu untuk duduk, untuk berjalan pergi duduk bersama dengan orang minum arak. Sebab tu dah akhirat esok dibutakan matanya. Dan orang yang minum arak,
Sekali lagi, hal keadaannya buta, tiada hujah baginya dan barang siapa minum arak. Tak. Salah baca. Salah baca. Dan barang siapa duduk bersamanya, nascaya dihasyarkan dia oleh Allah, keadaannya buta, tiada hujah baginya. Satu itu. Sekat tu, lain pula. Cerita lain pula. Dan barang siapa minum arak, maka jangan kamu kahwinkan dia. Siapa yang minum arak, maka jangan kamu kahwinkan dia. Jangan berkahwin dengan orang minum arak. Jangan kamu berkahwin dengan orang minum arak. Kalau yang lelaki jangan ambil orang perempuan jadi isteri. Kalau orang lelaki kalau orang perempuan jangan ambil orang lelaki yang minum arak jadi suami. Nah, ini untuk apa dia? Sebagai nasihat. Bukan arti katanya tidak sah kahwin, tidak sah akad nikah, bukan maksudnya begitu. Jadi nak jadi bahagia, untuk nak jadi bahagia jangan kahwin dengan orang minum arak. Kalau kau nak jadi bahagia dunia dan akhirat, engkau mesti jangan kahwin dengan orang minum arak. Maksudnya begitu. Bukan maksud katanya tidak sah kahwin dengan orang yang minum arak. Bukan. Bukan maksud begitu. Jadi maknanya kalau nak kebahagiaan, janganlah berkahwin dengan orang yang minum arak. Tapi jangan terlupalah maksud kata minum arak di sini ialah mencampaikan segala benda yang memabuk. Walaupun bukan minum, walaupun bukan arak sekalipun. Asalkan benda yang memabuk. Maka memanglah keluarga mana kalau ada suami, lebih-lebih laginya suami ada minum arak, makan benda mabuk, keluarga itu tidak bahagia. Nak bahagia, jangan. Jangan berkahwin dengan orang yang makan minum benda mabuk. Dan jikalau sakit ia, jangan kamu ziarahkan dia. Tak sunat kita berziarah orang yang minum arak. Dan jikalau sakit ia, jatuh sakit. Kalau orang minum arak itu jatuh sakit. Dan jikalau sakit ia orang minum arak. Pada suatu hari sekiranya orang yang minum arak itu jatuh sakit, maka jangan kamu ziarahkan dia. Maka jangan kamu ziarahkan dia. Tak disunatkan ziarah orang yang minum arak. Maka di sini pun dia zahirnya begitulah, tapi tafsil dia tu banyak tafsil. Tak boleh, tak disunatkan kita ziarah orang minum arak, tapi ada kalanya jadi haram. Kalau orang yang menziarah itu ziarah kerana kesian belas kepada dia, setuju dengan perbuatan dia, tak bolehlah orang tu siap hari dia minum arak, dia sakit, kita lah kena pergi ziarah dia. Sebab dia ada minum arak beli kedai kita ni, misalnya. Maka itu haram. Ada kalanya makruh, ada kalanya sunat pun ada juga. Sebab kita dengar kata orang tu minum arak, jatuh sakit, kita pergi ziarah dia. Kita pergi ziarah dia supaya dengan sebab kita ziarah dia, dia akan malu, dia akan menyesal dengan perbuatan dia. Itu sunat. Sekiranya kalau agaknya begitu. Sebab katanya kita orang lebay, kalau kita buat tanya khabar dia, nasihat pada dia sedikit ni lah. Kita nasihat pada dia dalam keadaan kalau dia tak sakit, dia tak nak dengar nasihat kita. Tapi dia apabila dia jatuh sakit, barangkali dia dengar nasihat kita. Kita suruh dia taubat, apa dia terima, maka itu sunat pula.
Tapi dengan secara sah tak payahlah. Dan jikalau naik saksi, maka jangan kamu terima saksinya. Memang. Kalau maknanya orang minum arak tidak sah jadi saksi. Sebab dia adalah orang yang fasik. Orang minum arak adalah orang yang fasik. Memanglah tak terima saksi orang yang fasik. Saksi mana-mana bagai saksi pada masalah mana-mana sekalipun tidak diterima. Sebab orang minum arak sekiranya kalau mereka tidak taubat adalah orang fasik. Orang fasik tidak sah jadi saksi, tak diterima saksiannya. Maka demi Tuhan yang membangkitkan membangkitkan aku jadi Nabi. Ini perkataan Nabi lagi. Maka demi Tuhan yang membangkitkan aku jadi Nabi, bahwasanya tiada minum akan arak melainkan orang yang dilaknatkan dia di dalam Taurat dan Injil dan Zabur dan Quran. Jadi Nabi bersumpah dengan sebab cerita yang besar. Nabi bersumpah dulu belum pada nak cerita dengan cerita laknat ini. Nabi katanya sesungguhnya orang minum arak. Orang minum arak itu iaitu tiada orang minum arak melainkan orang yang dilaknatkan dia. Orang yang Allah Ta'ala melaknatkan dia, orang yang Allah Ta'ala menjauhkan dia daripada rahmat. Orang yang tak dapat rahmat daripada Allah sama sekali. Kemudian dilaknatkan dia di dalam kitab Taurat dan Injil dan Zabur dan Furqan. Furqan itu ialah Quran. Sebab Furqan itu salah satu daripada beberapa nama bagi Al-Quran. Panggil Al-Quran pun boleh, panggil Al-Furqan pun boleh, panggil Tanzil pun boleh, panggil Zikrun pun boleh. Nama dia banyak. Jadi dilaknatkan dia di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, Quran. Apa maksud dilaknat di dalam kitab Taurat? Maknanya di dalam kitab Taurat ada sebut pasal melaknat akan orang yang minum arak. Dalam kitab Injil pun ada sebut tentang pasal melaknatkan orang minum arak. Dalam kitab Zabur pun ada sebut kata orang minum arak dilaknatkan oleh Allah. Di dalam Quran pun ada sebut juga katanya orang minum arak dilaknat oleh Allah. Itu maksudnya dilaknat di dalam Taurat dan Injil dan Zabur dan Furqan. Dengan maknanya empat buah kitab tadi itu kesemuanya ada sebut tentang orang minum arak dilaknat oleh Allah. Ada cerita semuanya. Jadi orang minum arak dilaknat oleh Allah itu ada cerita dalam Quran, dalam Zabur, dalam Injil, dalam Taurat. Jadi kesemuanya ada sebut. Bukan sekadar di dalam Quran saja menyebut katanya orang minum arak dilaknat oleh Allah. Bukan sekadar dalam Quran saja. Bahkan di dalam kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil pun ada sebut kesemua. Itulah maksudnya. Dan barang siapa minum arak, maka sungguhnya telah kafir ia dengan sekalian barang yang diturun Allah atas segala nabinya. Dan barang siapa minum arak, maka sungguhnya telah kafir. Ini kena jaga. Telah kafir, telah jadi kufur dengan sekalian barang yang diturun oleh Allah, turun wahyu atas segala nabinya. Dengan maknanya dia maksudnya begini. Semua nabi-nabi semua nabi-nabi yang dibangkit, semua syariat nabi mana-mana pun diharam minum arak. Syariat nabi mana-mana yang dulu pada Nabi Muhammad sekalipun dan syariat Nabi Muhammad maklum dan syariat nabi dulu-dulu pada Nabi Muhammad diharamkan kesemuanya, dilarangkan semuanya minum arak. Syariat nabi mana-mana pun haram minum arak. Jadi kalau siapa saja minum arak, pada maknanya dia ada salah dengan semua Nabi.
Jadi deraka kepada semua Nabi. Jadi kufur ke tidak, jadi kita maklum semata-mata minum arak tak jadi kufur. Kan? Tak jadi kafir, tak jadi murtad dengan minum arak, malaikat dia menghalalkan minum arak. Tapi sini maksudnya nak cerita katanya, orang mengerjakan minum arak, orang yang meminumkan arak, tilik kepada syariat Nabi mana-mana pun salah ke semua. Syariat Nabi belum pada Nabi Muhammad pun, syariat Nabi Muhammad sendiri pun, tengoklah syariat mana-mana pun salah ke semuanya. Jadi pada maknanya bukan sekadar deraka pada Nabi Muhammad. Deraka kepada semua Rasul. Sebab ke semua Rasul tu Nabi-Nabi dulu disyariatkan dengan haram minum arak ke semuanya. Itu maksudnya. Jadi kufur, jadi murtad ke tidak, terhenti di atas dia tu mahalal ke tidak. Tapi kalau tidak mahalal, tidak jadi kufur. Cumanya dia tu salah. Salah dengan seluruh syariat mana-mana Nabi sekalipun. Semua Nabi. Itulah maksudnya. Adapun jadi murtad ke tidak, itu terhenti di atas apa dia? Mahalal ke tidak. Sebab haram tapi dia mahalal, memanglah jadi kafir. Dan tiada menghalalkan arak malaikat kafir, malaikat orang kafir. Memanglah kalau orang mukmin tidak menghalal, bahkan mengharamkan minum arak. I'tiqad orang mukmin ialah minum arak adalah perkara yang haram. Jadi maknanya kalau orang kafir, kalau nak kata boleh tak ada salah, boleh tak salah, boleh tak salah minum arak tu orang kafir. Kalau orang mukmin, betul-betul orang mukmin, apa dia kata? Salah minum arak. Salah minum arak, haram minum arak. Kalau kata halal, orang kafir. Itu berbeza. Orang kafir dengan orang mukmin. Orang kafir dengan orang mukmin. Orang mukmin dia kata halal, haram minum. Orang mukmin dia kata haram minum arak. Orang kafir dia kata tak haram, dia kata harus halal minum arak. Begitulah. Sebab tu walau mana-mana orang Islam kalau kata halal tu jadi kafir. Dan barang siapa menghalalkan arak, menghalalkan minum arak. Dan barang siapa menghalalkan arak, yakni menghalal akan minum arak, siapa saja Nabi kata kalau dia tu menghalalkan minum arak, maka aku merapaskan daripadanya, maka aku berlepas daripadanya di dalam dunia dan akhirat. Jadi dia ni dah lepas daripada Nabi, tak bersakutan dengan Nabi. Siapa-siapa menghalalkan arak, memanglah orang yang menghalalkan arak, orang yang murtad, orang yang kafir. Maka macam mana Nabi nak bersakutan dengan dia? Nabi tak bertanggungjawab, Nabi tak berkaitan dengan orang itu, dah tak berkaitan dengan orang itu. Sebab orang ni bukan umat Nabi Muhammad. Nak minta syafaat ke, nak tolong minta doa ke, tak semuanya. Sebab orang ni bukan orang Islam, bukan orang mukmin, bahkan dia tu orang yang kafir. Maka memanglah orang kafir tak berkaitan dah dengan Nabi. Tak jadi kena mengena lah nak kata umat lah masih jadi umat yang timur, yang mengikut taat pada Nabi, dah. Dia bukan umat Nabi, ummatul ijabah lah. Bukan ummatul dakwah. Dia tak jadi ummatul ijabah bagi Nabi Muhammad SAW. Maka tak berkaitan dia dengan Nabi. Nabi lepas, salah kata Nabi tak peduli, tak bertanggungjawab. Tak macam kita orang yang mukmin. Sekiranya kalau ada salah, ada apa di akhirat esok, boleh Nabi Muhammad nak syafaat kepada kita. Boleh kita nak tawassul dengan Nabi Muhammad untuk nak terimakan doa kita. Kalau kita mukmin. Adapun kalau orang kafir, Nabi tak bertanggungjawab, tak bersakutan, tak terlibat, tak terkait dengan orang itu. Nabi, orang kafir, tak ada sakutan. Begitulah. Kemudian
Musannif Syekh Ahmad berdoa kepada kita kesemuanya dengan kata a'adzanallahu ta'ala min dzalika. Mudah-mudahan melindung menjauh akan kami oleh Allah min dzalika, daripada demikian itu, daripada syurbil khamri, daripada minum arak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita, menjagakan kita, melindungkan kita daripada perbuatan minum arak. Wa najjana, dan melulus, memberi kelepasan ya Allah akan kami min kulli ma yuqi'u fil mahaliki. Minta Allah Ta'ala menjauh, melepaskan kami kesemuanya daripada tiap-tiap perkara yuqi'u, menjatuhkan fil mahaliki, di dalam kebinasaan. Dalam kebinasaan. Jadi minta Allah Ta'ala lepaskan kita daripada jatuh dalam minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada mengerjakan perkara-perkara yang membinasakan kita. Lebih-lebih laginya pada bab agama. Amin. Maka akhirnya babus saminu fi uqubati qatilil nafsi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم، واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستدعوك ما قرأناه وما قصناه وما سمعنا فردنا علينا وافتح يدي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Bapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.